Hadis ni dia kata, innamad dunya li arba'i nafar. Li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini ada 4 kategori manusia, Nabi kata. Rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Satu orang, ini manusia pertama. Satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia dengan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqillaha fi, dan dia bertakwa kepada Allah ketika menguruskan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahuwa bi afdalil manazil. Nabi kata, satu jenis manusia ni Allah Azza wa Jalla berikan ilmu, berikan harta kat dia. Dia buat apa dengan ilmu dan harta yang dia ada? Wa yattaqillaha fi, dia bertakwa kepada Allah pada hartanya itu. Wa yasilu rahimah, dan dia menghubungkan hubungan silaturahim. Dan dia mengetahui pada hartanya itu bagi Allah ada hak. Maksudnya dia menjaga hak Allah pada apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Kerana manusia ni tuan-tuan, kebiasaannya lah. Manusia ni kebiasaannya apa? Manusia ni kebiasaannya jadi jahat, jadi sombong, jadi takabur, sebab Allah Ta'ala bagi dia nikmat lebih. Jadi zalim sebab Allah Ta'ala bagi dia nikmat lebih lah. Sebab itu bila kita tengok musuh-musuh Nabi ni, kebanyakannya orang yang ada kuasa. Musuh-musuh Nabi ni kebanyakannya orang yang kaya-kaya, yang kaya-raya. Bukan saya nak kata orang kaya jahat tak. Tapi Nabi nak sebut, ada orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia harta, Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu. Dia boleh bertakwa. Kerana ilmu yang jaga harta tu. Kerana kalau tak ada ilmu, dia akan jadi sombong. Dia akan jadi takabur. Dia akan jadi zalim. Bahkan dia mengaku Tuhan. Tuan-tuan tengok Firaun. Bina-binaan yang sangat dahsyat. Piramid hari ni macam-macam teori. Macam mana Firaun bina piramid tu? Sebab ada orang nak buat sama binaan macam tu, tak boleh. Dia tak stabil kan? Mengaku Tuhan. Dahsyat kezaliman yang Firaun buat. Sebab apa? Sebab ada kuasa, dia ada harta. Tapi dia ada ilmu tak? Dia tak ada ilmu. Dia ada ilmu lah, ilmu teknologi. Tapi ilmu yang kita maksud kat sini adalah, yang Nabi SAW maksud kat sini, ilmu yang membawa takwa. Sebab nanti ada orang kata, ilmu yang Nabi sebut dalam hadis tu ilmu umum Ustaz. Tak, bukan ilmu secara umum. Sebab Nabi sebut dilepas pada tu. Wa yattaqillah. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Ilmu apa yang jadikan orang bertakwa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Jadi, nak jadikan diri kita mukmin yang sebenar, nak mendapatkan syurga, tak ada jalan lain tuan-tuan. Mesti tingkatkan ilmu sebelum nak tingkatkan amal. Sebab apa? Tadi Imam Sa'ad sebut, dengan ilmu tu kita boleh beramal dengan amalan yang benar. Kalau ilmu tak ada, kadang-kadang kita pun tak perasan amal yang kita buat selama ni tak sah. Kadang-kadang kita pun tak perasan benda yang kita buat selama ni tak disuruh pun oleh Nabi SAW. Kan? Kalau ikut kepala otak kita, tuan-tuan, orang ambil wuduk 5 kali. Dia ambil wuduk 5 kali. Dia kentut sekali. Berapa wuduk tinggal? Dia ambil wuduk 5 kali. Lepas tu dia kentut sekali. Dia kentut betul lah, bukan kentut adizi. Kentut betul. Dia kentut kosong. Dia kentut sekali. Oh, tadi ambil wuduk 5 kali. Kira tinggal 4 lah. Boleh pergi sembahyang ni. Betul ke? Tak. Itu akal. Bahkan kalau akal fikir, lepas ambil wuduk, pergi kentut. Basuh punggung ke basuh muka? Nak ambil wuduk balik. Basuh muka lah kan? Basuh muka, basuh tangan. Yang kentut punggung ke muka? Kenapa kentut punggung, muka yang kena basuh? Inilah ilmu. Melangkaui. Ilmu syar'i, sebahagiannya melangkaui pemikiran akal. Kerana dalam bab ibadat, Tuhan bukan suruh kita fikir semata-mata.
Tuhan suruh kita tunduk. Sebab tu dalam takbir salat, salat tidak akan bermula dengan melainkan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita tak ucap Allahu Akbar, tak masuk kita dalam salat. Kenapa kita sebut Allahu Akbar? Pernah fikir tak? Kenapa bila salat kena sebut Allahu Akbar? Sedangkan sifat Allah yang lain ada lagi. Sebutlah Allahu Qadir ke, Allahu Azim ke, Allahu A'zam ke. Tapi sebut Allahu Akbar. Kenapa? Kerana Allahu Akbar bermaksud Allah itu maha besar. Arahan Allah Ta'ala itu maha besar. Walaupun kita tak faham kenapa kita kena salat, tapi kita buat. Sebab aku nak jadi hamba yang taat. Hamba yang taat ni, apa je Tuhan dia suruh, dia buat. Tuan-tuan mungkin ada maid kat rumah, orang gaji. Bagi gaji kat dia. Okey, kita balik pada isu kita tadi. Tuan-tuan ada maid kat rumah, ada orang gaji. Bayar gaji kat dia. Kita nak dia taat daripada kita. Esok, Hamasya, orang boleh makan apa? Laksa. Tuan-tuan masak laksa. Dia tanya, kenapa tuan nak makan laksa? Pasal apa nak makan laksa? Tolong bagi saya 5 sebab nak makan laksa. Tuan-tuan, esok kena pecat terus ya. Aku bayar gaji hang. Hang masaklah apa yang aku suruh. Bukan hang nak balah dengan aku pula. Allah Azza wa Jal inginkan manusia yang taat kepada dia. Tahu berkenaan dengan hukum hakam, laksanakan. Ya? Tak perlu untuk mendakwa-dakwi, terutama dalam bab ibadat. Bukan kita suruh mandulkan akal tak. Tapi dalam bab ibadat ni, tujuan Allah Azza wa Jal, maqasid, beri pada kita ibadat, nak suruh kita taat dan patuh. Seolah-olah kita nak beritahu pada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Arahan Allah itu besar pada aku. Walaupun aku tak faham kenapa aku kena rukuk sekali, sujud 2 kali dalam 1 rakaat, aku buat juga. Walaupun aku tak faham kenapa solat subuh 2 rakaat, kenapa solat isyak 4 rakaat, aku buat juga. Kerana aku nak jadi hamba Allah yang taat kepada dia. Jadi nak jadikan diri itu bi afdalil manazil, kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat, manusia yang paling baik dalam dunia ni, orang yang ada ilmu dan orang yang ada amal, ada harta. Harta tu maksud amal lah. Kerana dia beramal dengan hartanya. Dia boleh kawal hartanya. Dan ada satu lagi golongan manusia, Nabi kata, rendah sikit. Apa dia? Wa rajulun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Satu jenis manusia yang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, tapi Allah Ta'ala tak bagi kat dia harta. Fahuwa sadiqun niyah, tapi niat dia bagus. Yaqul law anna li malan la amiltu amala bi amali fulan, dia kata. Niat dia bagus. Dia kata dalam diri dia, kalaulah aku ni ada harta, dah tentu aku buat macam amalan orang sebelum tadi ni, orang baik. Fahuwa niyatuh, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang ada harta, yang beramal soleh. Fa ajruhuma sawa, pahala mereka sama. Sebab apa sama? Sebab niat tadi. Imam Besar duk cerita tadi, niat, azam tadi. Kalau kita tak dapat buat kerana ada halangan luar, kita dapat pahala dah. Kita dapat pahala dah, Allah Ta'ala bagi dah. Wa rajulun a'ta'ahu Allahu malan walam yarzuqhu ilma. Razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu ilma. Satu lagi jenis manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kat dia harta, tapi tak bagi kat dia ilmu. Fahuwa la yattaqillaha fi. Dia tak bertakwa kepada Allah dalam urusan hartanya. Walam yasil fihi rahimah. Dan dia tidak menghubungkan hubungan silaturahim. Dia berlaku jahat dengan manusia lain. Dia berlaku jahat dengan adik-beradik dia. Dia zalimi orang. Walam ya'lam anna lillahi fihi haqqa. Dan dia tak tahu pun apa hak Allah pada apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia langgar semua. Ilmu tak ada. Harta banyak. Fahuwa bi akhbatil manazil. Inilah seburuk-buruk manusia. Dan ada satu lagi Nabi kata jenis manusia. Wa rajulun lam yarzuqhu Allahu ilman wala mala. Satu lagi jenis manusia, Allah Ta'ala tak bagi ilmu, Allah Ta'ala tak bagi harta. Fahuwa yaqul, dan dia berkata, law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Kalau aku ada harta, aku akan buat perangai macam, maksud dia nak berlaku jahat dengan harta yang dia ada. Fahuwa niyatu fawizruhu masawa. Dia ni walaupun tak ada harta, tapi oleh kerana azam dia nak buat dosa tu ada, tapi terhalang sebab tak ada harta, maka dia telah mendapat dosa
disebabkan oleh kerana keazaman dan halangan dia tak dapat buat tu bukan kerana dia batalkan sebab dia bertakwa. Kan kita sebut, kita kalau niat nak buat benda jahat, tiba-tiba tak jadi. Dapat pahala tak? Dapat pahala, tapi dengan syarat. Dibatalkan tu sebab takwa kita. Ish, tak bagus rasanya buat benda ni, berdosa, Tuhan murka. Tu dapat pahala. Tapi kalau tak buat, disebabkan oleh kerana halangan luar. Kalau tak kerana halangan tu aku buat dah, dosa dapat. Dosa dapat. Seperti mana sabda Nabi SAW, Al-qatil wal-maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam neraka. Dalam hadis Nabi kata, Izal taqal muslimani bisayfayhima, al-qatil wal-maqtulu finnar. Bila orang Islam, dua orang bertarung lawan pedang, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, hadal qatil wa ma balul maqtul. Ya Rasulullah, yang ni pembunuh. Okeylah masuk neraka. Hak yang dibunuh pasal apa? Nabi kata apa? Innahu kana harisan ala qatli akhi. Kerana dia bersungguh nak bunuh saudara dia tadi. Dia terbunuh, maka sebab tu dia tak membunuh. Kalau dia tak terbunuh, dia bunuh dah. Maka sebab tu dia mendapat dosa. Kerana dia tak buat tu kerana ada halangan luar, bukan kerana takwa dia membatalkan niat jahat dia tu. Jadi tuan-tuan, azam kita apa dia? Azam kita nak kembali ke syurga, nak menetapkan iman, nak meningkatkan iman dengan ilmu supaya kita dapat beramal. Supaya kita dapat beramal walaupun sekecil-kecil perkara. Kerana ilmu yang menjadikan kita ni boleh mengejar pahala. Keluar daripada masjid, sarung kasut. Orang utara panggil kasut lah kan, selipar tu kasut juga. Orang Perak pun sama. Pakai kasut pun kita dapat pahala daripada cara pakai kasut. Sarung belah kanan dulu. Nak cabut belah kiri dulu. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Cuba fikirkan berapa banyak kita mengutip pahala apabila kita tahu dalam bab ni ada sunnah. Sunnah yang kecil-kecil je. Kita boleh kutip pahala. Kan? Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan azam baru, semangat baru. Sebenarnya tak ada apa pun. Waktu ni sentiasa berjalan. Kadang-kadang kita seronok sangat pasal azam, pasal tahun baru ni, saya pun heran juga. Sebab kita dalam dewan exam ni tak tahu bila nak berhenti. Tiba-tiba, katalah tengah-tengah dewan exam, tiba-tiba 2-3 orang melompat. Melompat pasal apa? Dia kata kita dah masuk jam baru. Dia tak tahu bila nak exam nak berhenti. Tak ke penin pengawas yang menjaga exam tu? Penin lah dia. Pasal apa seronok sangat ni? Jawablah dulu. Yang seronok betul-betul ini bila? Bila mana kita bertemu Allah Azza wa Jalla dengan membawa kejayaan. Wallahu ta'ala alam bisawab.